نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memperoleh ilmu kecuali apa yang Engkau ajar kepada kami. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, ustaz-ustaz, guru-guru, seluruh muslimin muslimat yang saya kasihi dan dirahmati Allah. Kita merafakkan berbanyak kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi pada malam ini, bersama menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan semolek-molek ganjaran kepada kita, ya, berjaya hidup kita di dunia dan di akhirat. Orang yang jaga solat ni orang yang berjaya. Sebab tu seruan solat tu hayya 'alas solah, marilah solat. Barulah yang kedua apa? Hayya 'alal falah. Dan solat marilah menuju kejayaan. Mudah-mudahan ya tuan-tuan. Baik, kita sambung terus kitab Bahjatun Nazirin, syarah kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar, peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar adalah peperangan yang Islam menang. Nah, dulu cerita Islam kalah perang Uhud, mula perang Badar kan, dan seterusnya. Perang Khaybar ini 629 Masihi. Tentera Islam lebih kurang 1,600 orang, ya, berhadapan dengan musuh di kalangan orang-orang Yahudi. Semua orang Yahudi ketika itu mereka bersatu hati, ya, bersatu untuk tentang agama, melawan Islam. Bani, ya, seluruh ataupun suku daripada Yahudi itu, Qainuqa dia, ya, Bani Nadir dia, semua pakat nak memerangi Rasulullah ataupun Islam di Madinah. Nabi dengan kehebatan perisik dia, perisik dalam perang ni, satu strategi atau dalam mempertahankan negara ni, satu yang dituntut dalam agama. Dia bukan mengintip yang berdosa. Ya, ini merisik. Ini satu tuntutan untuk menjaga keamanan negara. Jadi hebatnya tentera ataupun perisik Nabi ini, Nabi dapat tahu terlebih dahulu bahawa golongan Yahudi ni mereka nak serang Madinah. Maka Nabi pun hantarlah tentera yang dikepalai baginda sendiri dan seorang sahabat lagi yang kita akan baca nanti, ya. La'utiyanna hazihi rayah, Nabi kata, benar-benar aku akan serahkan rayah. Rayah ni apa? Rayah ni panji, lambang, bendera. Itu panji tu. Panji ni satu kegahan bila berperang. Cuma kita perang sekarang tak macam dululah. Kalau kita, keadaan kita dalam konteks negara kita sekarang ini, dalam pilihan raya lah, bukanlah perang, bukan. Pilihan raya ni dia perang juga, perang saraf, strategi dan sebagainya. Mereka juga menggunakan rayah.
Sebab itu haram hukum dia jatuhkan bendera orang, tak boleh. Kena hati-hati. Kecuali dia letak tu di permis kita, di tanah di kata kita boleh ambil. Tapi kalau dia ni tak, itu hak masing-masing dalam sebuah negara demokrasi ni boleh. Tu royah tu. Jangan suka-suka kita. Di tempat saya dulu ada orang bakar jadi gaduh. Dia kumpul, dia cabut ni, dia bakar. Tak boleh. Itu lambang kekuatan ni tu. Sebab Nabi kumpul sahabat ni nak serah apa? Royah ni. Dulu dalam hadis yang kita baca dulu, Nabi nak serah senjata tu pun kumpul juga, bagi semangat. Ini pun Nabi nak bakar pula dalam perang Khaybar. Aku akan bagi royah ini, tuan-tuan. Bendera royah ni kalau kita tengok dalam sejarah, dia 3 segi panjang. Tu royah tu yang naik kuda tu pegang. Perang macam nak kalah aja. Tengok belakang, royah ada lagi. Semangat lagi, nampak? Tapi kalau tengok belakang, perang, tengok bendera, tak, mana ni? Habis, nampak tak? Tu besarnya benda tu. Okey, walaupun kita nampak benda tu macam remeh, tapi besar. Sehingga Nabi buat satu majlis untuk serahkan royah ini. Nabi kata, aku la'utiyanna hadhihi rayah rajulan, seorang lelaki yuhibbullaha wa rasulah. Itu syarat pertama. Aku nak bagi royah ini adalah kepada seorang yang benar-benar mantap iman dia. Maksudnya yuhibbullah, bukan sebut yu'minu nabillah. Nampak? Semua orang beriman. Saya beriman, tuan-tuan beriman. Tapi orang yang sampai darjat dia cinta pada Allah ni cukup berbeza. Betul? Lepas tu kalau Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita baca sejarah dahulu, peperangan-peperangan dahulu, siapakah orang yang nak duduk saf depan ni? Dia yang ditengok, yang malamnya diintai, sentirnya hidup. Waktu ni apa? Orang itu bangun malam. Kuat dalaman ini, bukan saja luaran dia hebat, kita nak di luar pun hebat, dalam juga hebat, zahir batinnya kuat. Jadi Nabi nak cari orang yang betul-betul piau ni. Siapa yang nak bawa panji ni? Yang Nabi jamin, yaftahullahu ala yadaihi. Dan orang ini yang bakal pegang panji ni, dia inilah yang akan bawa kemenangan terhadap kepada tentera-tentera Islam. Nabi seolah-olah Nabi ni ada firasat. Dia bagi seorang ni, orang ni memang hebat, dia bakal memenangkan Islam. Kita antara salah satu tujuan perang nak menang. Kita nak tegakkan yang nombor 1, wa ja'ala kalimatal ladzi nakafaru sufla. Nak jadikan kekufuran ni sufla, bawah sekali. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimah Allah ni, maknanya tauhid ini tempatnya paling tinggi sekali. Al-Islamu ya'lu. Islam tu tinggi. Wala yu'la alaih. Dan tidak boleh yang mengatasi Islam ni, tak boleh. Tuan-tuan, Nabi utus dan Nabi sebut apa tentang firasat ni. Kita ni kadang-kadang firasat juga, tapi kadang mengarut kita punya ni kan. Jadi ahli nujum. Tengok tapak tangan. Tengok ni apa? Tengok ni M ni. M ni miskin ustaz ni kata dia. Ada cuba M miskin, Haji tengok tapak tangan. Ada K, kaya. Apa kedana juga. Jadi ni manusia ni hanya apa? Mengagak-agak. Dan Nabi kenapa dia nilai orang itu? Tengok kehebatan dia. Siapa dia ni tuan-tuan? Qala Umar radhiyallahu an. Tiba-tiba datang Umar. Umar tahu kan, seorang sahabat yang hebat kan, kegarang dia. Umar pun kata apa? Ma ahbabtul imarah. Aku ni sebenarnya tak suka kepada kepimpinan ni. Nak jadi ketua ni aku tak nak, dia kata. Bab-bab lain aku tak nak lah. Ditawarkan ke apa aku tak nak. Illa yauma idzin, dia kata. Kecuali hari ini. Aku kepengen banget nak jadi imarah ni, jadi ketua.
Seolah-olah dia macam nak minta lah ni, ya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatasawartu laha, maka aku pun menampilkan diri aku dalam majlis itu, ya, bagi badan sadar sikit kalau kita kan, bagi kemas sikit, cantik macam kita pemilihan lah kan, siapa nak lantik nazir ni, wah bagi yang nampak tough sikit, orang pun semangat tengok, betul lah. Mudah-mudahan orang calon aku lah, ataupun Nabi sendiri pilih Umar. Maknanya apa? Maknanya jawatan ni kalau kita rasa kita layak, kita boleh minta dalam Islam kan. Kita ada kelulusan sekian-sekian, minta kerja salah ke? Dah. Siapa juga yang pernah buat dulu? Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf dalam surah Yusuf sendiri dia kata pada raja, qala ja'alni khazainul ard, jadikan aku menteri kewangan. Sekarang menteri kewangan kita siapa? Mr. Lim Guam Eng. Yusuf minta jawatan. Kenapa? Inni hafizun alim, kerana aku ada sifat menjaga, hafiz, memelihara. Yang ulama kata termasuk hafiz tu amanah, jujur, berintegriti dan sebagainya. Yusuf dia ada itu. Dan lagi satu, bukan setakat itu, bukan hanya duduk warak, kuat beribadah, pandai baca Quran, pandai baca kitab, dah. Tapi alim, orang yang tahu, berilmu berkenaan urusan-urusan. Kalau ini memang kewangan lah kan, nak pegang bendahari ni, nanti orang yang paling tidak tahulah bab kewangan ni kan. Kalau cerita kewangan ni memang panjang ya kalau cerita kan. Dia masjid-masjid ni Selangor dia audit kan. Kalau setahun sekali paling tidak kita ni ada membentangkan kewangan, betul tak? Ada kan? Ada, masjid-masjid semua ada. Alah, iyalah, kita bukan dapat gaji apa pun, betul tak? Kita ni ikhlas kan? Tapi paling tidak ada lah hitam putih, betul tak? Masuk berapa, betul? Catat, benari. Keluar berapa, Ustaz Usaini daripada Sepang berapa, 500 kali datang. Contohnya kan, kumpul nanti orang yang infak duit ni, yang masuk tabung dalam masjid surau kita, dia bangga betul. Dipaparkan duit dia ke situ, betul tak? Masjid bukan bank nak simpan duit berpuluh-puluh ribu, bukan. Duit yang orang bagi, kita nak manfaatkan. Saya terlibat dalam audit kewangan ni. Ya, macam-macam lah kan kalau di audit ni. Nak beli satu barang ekon tu, nota minta, invoice, apa lagi, cek, resit, betul tak? Voucher, betul? Oh ni paling tidak ni 5 nak beli satu barang, baru kita tahu, betul tak? Skru RM5 bukan RM25 jadinya. Aduh, ketelusan itu nak sebenarnya begitu. Tapi bagi kita ni paling tidak lah kan, paling tidak adalah nampak, bukanlah nak cantik sangat kan, tak ada. Tapi itu penting dalam Islam tu. Sebab tu dia kata hafiz. Nak jadi pemimpin ni mesti orang yang hafiz, macam Yusuf. Begitu juga dengan siapa? Pernah Allah Ta'ala sebut juga dalam suratul Baqarah. Itu ciri pemimpin ya. Nak cari pemimpin, orang yang hafiz, bukan hafiz Quran, orang yang dapat jaga amanah tadi, berintegriti, juga orang yang ada ilmu. 2. Lagi satu, Allah Ta'ala cerita pasal siapa kepimpinan ni, iaitu Talut. Pernah dengar nama Talut? Talut lawan Jalut zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam banyak-banyak bangsawan, orang korporat, orang hebat, tapi Allah Ta'ala tak pilih mereka. Yang Allah Ta'ala pilih anak petani ni yang miskin, nama dia Talut ni, tapi dia punya ini cukup hebat, badan sadar. Sampai Bani Israel mempertikai seruan Nabi mereka. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika.
berkata nabi-nabi mereka di kalangan Bani Israel ini. Mereka kata pada kaum dia, Allah Ta'ala nak utus kamu, nak bangkitkan kepada kamu seorang raja. Ya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka berontak. Berontak Nabi ada dulu. Nak lantik dia ni, sedangkan kami ni lebih berhak tentang apa? Pemerintahan kerajaan ini. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tu siapa, harta pun tak ada. Tapi Nabi kata, qala innallaha astafa lakum, innallaha astafahu alaikum. Tapi ingat, yang pilih ni bukan Nabi. Nabi cuma cakap yang pilih Talut ini siapa? Allah Ta'ala. Innallaha astafa, Allah Ta'ala pilih. Wazadahu. Kenapa Allah Ta'ala pilih Talut ni? Walaupun orang kata dia ni golongan yang, kalau India paling bawah tu apa? Paria. Yang hitam legam tu kok. India ada kasta dia, paria tu. Kenapa nak ambil orang yang macam ini? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ni syarat jadi ketua. Sebab Talut ini dia memiliki apa? Bastatan fil ilmu yang luar biasa. Hebat ilmu, dia orang pandai, budak bijak. Wal jismi, syarat yang ketiga nak jadi ketua ni mesti apa? Orang yang sehat tubuh badan. Amanah, hafiz tadi, berilmu dan sehat tubuh badan. Ada tiga ini antara faktor besar yang kita boleh lantik seseorang itu untuk menjadi pemimpin. Ditambah lagi bagi kita orang Islam, hadis ni sebut yang tahu, yuhibbullah wa rasulahu. Orang yang beriman, itu nombor satu lah kalau ada. Tapi ada orang Islam tapi bangang, contoh tak tahu merintah, apa kita pilih? Ada orang Islam boleh tapi korup, pecah amanah dan sebagainya, betul, zalim, tidak dituntut oleh agama untuk memilihnya. Tapi orang yang ada ni hafiz, alim dan jisim ataupun tubuh badan. Saya tak tentu pasal politik, tapi apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis ini, tuan-tuan. Jadi kita kena sebagai orang Islam, kita kena rujuk yang ini dulu. Betul? Bila kita ada masalah, farudduhu ilallah war rasul. Kamu kena rujuk pada Allah, maknanya Quran. Kamu nak pilih, tengok Quran dulu. Apa cerita Quran? Wa rasul. Dan juga hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bukan setakat itu ya. Bukan hanya kita kata kita ni sayang Allah, beriman pada Allah, betul? Tapi tuntutannya besar ni. Semua cerita perang ni. Mempunyai kekuatan tak? Ya, nak ada kekuatan. Tuan-tuan tak boleh sedap aja lah duduk bawah aircon ni sembayang. Tiap-tiap hari naik kereta pun besar, duduk kapet, aircon sembayang sedap je. Tiap-tiap hari gitu. Ya, alhamdulillah lah peringkat awam kita kan. Tapi ada sekadar itu ke? Tidak ada cabaran, betul? Thrill tak ada. Fitnah, mehnah tak ada. Nak naikkan makam kita, iman kita ni. Cukup berbeza. Sebab itu iman ini akan sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Kita ni, kalau setakat saya kata datang tak ada ujian dari Allah, senang segala-galanya, betul? Tak tinggi, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala kata, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mereka ni menyangka, mereka kata kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak difitnah, betul? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, surah Al-Ankabut. Sesungguhnya Allah Ta'ala dah uji mereka, orang-orang dahulu. Kenapa diuji ni? Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, supaya Allah Ta'ala tahu siapa di kalangan mereka ni orang yang benar-benar imannya, betul tak? Betul, kena uji. Diuji baru tahu. Okey, tidak diuji macam dulu Kalau dulu asyaddun nas bala, sehebat-hebat manusia yang ditimpa ujian ni Nabi lah. Kita tak macam Nabi, tak menyawa-nyawa pun, betul? Tak ada.
Tapi ujian-ujian fitnah lain datang dalam pelbagai bentuk atau bentuk yang lain pula. Betul? Keadaan sosial dia. Betul tak? Kita punya muamalah dia, datang berbagai ujian kepada kita. Nafsu kita. Betul? Orang dulu mungkin ujian yang itu kurang, ya. Tapi kita ujian di depan mata. Betul tak? Kalau nak fitnah orang ni betul tak? Tuan-tuan nak tengok banyak ramai mufti tak kat Malaysia ni? Buka Facebook. Kat Facebook tu banyak keluar fatwa. Tak siapa-siapa, bukan mufti pun keluar fatwa. Ada kawan saya ni pakai serban, pakai jubah, molek perangai. Baik. Sekali saya buka Facebook dia, la ilaha illallah, dia punya cakap tu menggerunkan aku, menegakkan bulu roma kita. Dia luar je pakai serban cantik, tawaduk. Ya Allah, rupanya tulisannya, cakap dia, nampak tu? Itu ujian datang daripada bentuk yang lain. Zaman kontemporari ni, zaman sekarang ni kan, kita kena perlu berhati-hati dengan perkara-perkara macam ini, tuan-tuan. Ya, Allah Taala banyak ingatkan dalam Al-Quranul Karim. Baik. Fatashawartu laha raja'a an ud'a laha. Aku pun tampilkan diri supaya apa? Aku nanti dicalonkan sebagai pemimpin, ketua. Umar kata, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi panggil siapa? Nabi tak panggil Umar. Kalau kita ni muka tebal, betul? Dah perasan kita ni, selalu orang tahu Umar ni hebat. Kat Mekah, sahabat Nabi siapa tak kenal Umar? Bukan di kalangan orang Islam aja, dia bukan jago kampung, bukan. Dia jago seantero dunia ketika itu. Betul tak? Sampai 2/3 dunia. Siapa tak kenal Umar? Betul? Boleh cabar orang-orang Quraisy. Siapa nak isteri dia janda, tunggu aku depan gerbang, aku nak keluar besok. Ada orang berani begitu? Tak berani seko pun. Orang Quraisy tak berani. Nampak tu? Dia berani. Tiba-tiba Nabi tak panggil dia, tuan-tuan. Fada'a siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib. Oh, Nabi dalam konteks yang ini Nabi rupanya nampak Ali pula. Yang lebih apa? Ada kelebihan di situ. Ingat ya, kita tuan-tuan maknanya masing-masing ada kelebihan tersendiri. Jangan kecewa jadi Bilal, itu kelebihan kamu. Jangan kecewa jadi imam, itu kelebihan kamu. Semuanya hebat di sisi Allah Ta'ala. Jangan kecewa hanya jadi jamaah aja, tukang amin aja, betul. Daripada muda sampai tua, amin aja kerja. Tak apa, kamulah yang memenuhi ruang-ruang, posisi-posisi, tahu tak? Betul? Jamaah itu, syiar itu jadi tegak, jadi hebat, kerana kamulah orang yang di belakang-belakang tu mengucapkan amin. Maknanya tentera Islam pun begitu. Jangan soldier yang belakang-belakang kalau main chess tu jangan main-main. Dia antara penyebab queen tu boleh checkmate, betul tak? Jangan main. Tu hebatnya budak-budak kecil ni. Atau bukan budak kecil lah, jemaah-jemaah yang lain. Maknanya semua tuan-tuan ada peranan dalam agama. Jadi tang ini Nabi tolak Umar, walaupun nampak bengih begitu, Nabi ambil Ali. Ali kenapa? Nabi ni orang yang sangat tunduk, patuh dengan Nabi. Umar pernah dengar tak melawan Nabi? Ya. Umar pernah lawan Nabi. Sahabat ni dia tak walak babi buta tau. Kita ni dengar je order atas, arahan, weh terus saja. Betul? Dia ni suka siasat, Umar ni. Tak puas hati, dia lawan. Tengok dalam kes Abdullah bin Ubay yang Nabi sembahyangkan. Siapa yang lawan? Umar Al-Khattab. Betul? Atusalli ala ahadin qad harramallahu alaihi. Dia boleh cakap. Nabi tu dia boleh cakap, ya Rasulullah, kenapa engkau boleh sembahyangkan seorang yang Allah Ta'ala haramkan dia? Betul? Ya, dia kata begitu. Siapa yang berani? Umar. Ada banyak lagi lain. Sebab Quran turun
disebabkan apa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Untuk Ali jarang. Bab yang ini begitu. Ya. Bila nama dia tak kena apa ya? Diamlah. Nak cakap macam mana? Tak terpilih. Kadang-kadang kita begitulah muhasabah diri kan. Kadang-kadang kita rasa kita ni hebat, tapi pada pandangan orang tak hebat. Kamu hebat, tapi ada pula satu kelemahan yang jadikan orang benci kamu. Kamu boleh bercakap baik dan sebagainya, tapi mungkin cara kamu, taktikal kamu tak apa, tak kena, orang tak minat. Ada begitu. Lepas tu dakwah zaman sekarang ini bukan hanya bercakap yang penting, tu ya juga. Ajak Lepas tu Allah Ta'ala sebut ud'u ila rabbika sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hal ini merupakan juga salah satu dakwah bil hal. Dengan apa? Penampilan diri, akhlak yang baik macam Nabi itu, akhlaknya baik, sebab itu menjadi kegerunan bagi pihak lawan, dan hormat sungguh para sahabat dengan Nabi. Bukan apa? Kerana akhlak dia yang cukup hebat. Fa'atahu iyyaha, maka Nabi pun memberi kepada siapa? Kepada Ali. Panji ni, ambil ni Ali. Gitulah kan, panggil Ali, kau ni pegang royah ini atau panji ni. Wa qala, habis cerita Umar, habis. Umar dah senyap dah, tak cakap apa, tak terlantik. Dia tak ada bangkang tuan-tuan, tak dilantik. Kenapa? Sebab tu dia kata dulu, aku memang tak suka bab lantik ni. Sebab apa? Sebab amanahnya besar. Tuan-tuan dapat satu jawatan, amanahnya amanah tu ni yang nak dikira tu. Ya. Allah Ta'ala tanya, makin besar jawatan tuan-tuan, makin banyak pertanyaan daripada Allah Ta'ala. Siap sedialah tuan-tuan yang menjadi orang-orang ketua-ketua ni. Allah Ta'ala makin banyak tanya. Ingat you besar atas, gaji pun besar, tapi you kena tahu pertanyaan juga besar. Tak apa kalau you jadi orang yang adil, pahala kamu juga lebih besar daripada kaki ibadat. Ni pentingnya imarah kepemimpinan ni. Sebab itu Nabi sebut dalam riwayat Bukhari, antara orang yang mula-mula Nabi sebut yang dapat yauma la zilla illa zilluh, payung, payung Allah di yaumul mahsyar besok, pada hari yauma la zilla illa zilluh, tidak ada payung, maknanya bantuan, pertolongan, kecuali pertolongan Allah, payung Allah. Siapa? Dalam banyak 7 tu Nabi sebut orang nombor 1 ranking dia, yang paling besar pahala dia kalau dia betul. Siapa dia? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Bukan imam sembahyang. Ni dalam konteks ini maknanya imam yang tu. Imam ni maknanya ketua. Dia boleh juga kalau imam, kalau kita nak apply sebagai ada imam boleh juga, iaitu imam seorang yang adil. Imam adil macam mana? Imam sembahyang, dia tahu masalah jemaah, sama ada dia nak baca panjang, betul, tu imam adil, dia tahu, ataupun dia nak baca pendek, betul, dia kena tengok belakang. Jangan dia belasah je, mentang-mentang pagi Jumaat dia bawa surah sejadah, yang belakang tu orang dah tua, berdiri pun nak jatuh. Kau nak ambil sunat tu ke kamu nak meraihkan jemaah? Seolah-olah bersatu kontradik di situ, betul tak? Dua-dua sunnah, berdiri lama pun sunnah, betul. Meraihkan jemaah lagi besar dia punya apa? Pahala, tuntutan dia. Sebab itu Nabi pernah marah sahabat, sampaikan orang lari mengadu para sahabat pada Nabi. Apa ni sahabat ni sembahyangnya panjang. Nampak? Mengadu. Rasulullah panggil, marah. Apakah kamu nak melarikan orang daripada agama dengan sembahyang lama-lama berdiri? Tapi dalam hadis yang lain Nabi ada juga berdiri lama. Tengok keadaan tu, kata ra'i ni ikut situasi, waktu dia. Kalau you rasa orangnya hebat-hebat belakang ni, bawalah panjang, betul. Macam ke kampung saya ada seorang yang dah pencen, dah tua dah.
bekas tentera. Sekarang ni tiap-tiap waktu dia azan ni. Dia bukan Bilal pun. Bilalnya tahulah kerja kan, kampung ke surau kecil kan, tapi tiap-tiap waktu dia kalau sembahyang dah tak boleh berdiri lama. Dan imam di situ yang saya cantiknya, saya tengok kampung saya ni, memang raikan dia seorang sebenarnya. Kalau ikut kami nak baca tiap-tiap malam Jumaat tu, pagi Jumaat ni kami nak baca surah Sejadah. Ada juga kelama teringin nak baca surah Sejadah kat kampung tu. Abang saya baca surah Sejadah tu dibagi dua. Sebab jamaah ada nak teringin nak sujud sejadah, tapi jarang buat. Kenapa? Bagi saya dah cakap, tuntutan meraihkan jamaah itu adalah lebih apa? Lebih utama. Walaupun dia seorang, dialah yang menghidupkan, mensyiarkan bunyi laungan azan. Betul? Ni orang subuh, zuhur, asar, orang lain bekerja. Ya, saya selalu jumpa dia tahniah pakcik terus. Orang Jawa kan. dia bagus. Dia sembahyang tak lama. Selalu minta ubat lutut. Minta ubat lutut. Dia kata lutut sakit tak boleh. Itu yang kadang-kadang ada orang sembahyang duduk tu kan atas kerusi. Apalah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dari peringkat ini kita jadi imam yang adil. Orang suka datang berjamaah di surau PGA Semenyih ni. Kenapa? Sedap imam dia, adil loh. Kemuliaan ilmu, betul tak? Jadi kita menambahkan, tingkatkan hari demi hari dari segi ilmu kita, betul? Dari bacaan lah kalimah kan, makin baik, orang akan jadi tertarik. Dengar azan kuat ni. Kalau sini kuat saya dengar. Yo, seronok sembahyang sini dengan aircon dia, luasnya kawasan, boleh lunjur kaki, boleh duduk sana. Seronok. Tempat aku enggak ini je. Aku bandingkan dengan surau tuan-tuan, aku datang dulu, aku kat ni masjid besok tu. Hebat ni, besar ya. Masjid aku pun kalah. Masjid kat Sepang tu tak besar macam ni, masjid lagi besar ni. Jadi bersyukurlah tuan-tuan, betul, dapat beribadah dengan selesa. Tuan-tuan nak jawab apa lagi depan Allah Ta'ala nanti? Nak selesa macam mana, betul? Dah dibagi, tinggal datang tukang amin aja, betul tak? Amin waladdallin, amin. Lepas wirid tukang amin lagi. Pak imam bacakan doa, senang tak? Senang. Amin, ya Allah perkenankanlah perkenan. Itu pun tak mahu kita. Nak klaim Islam, pejuang agama apa macam ini? Benda basic Nabi ajar pun kamu tak mampu nak bawa. Betul? Lepas tu kalau kita sedang sembahyang jemaah kan, tengok, baca peristiwa Nabi sampai tak larat pun dipapah oleh para sahabat untuk tunaikan solat fardu berjamaah. Okey? Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Fasara amshi. Nabi dah bagi pada Ali. Nabi kata, jalan Ali, pergi perang Khaybar ni. Wala taltafit hatta yaftahallahu alaika. Jangan kamu berpaling sehingga Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada kamu. Maknanya apa? Biar putih tulang, jangan putih mata. Peribahasa Melayu tu kena. Makna biarlah terkorban, betul, ataupun balik membawa kemenangan. Biar syahid ataupun balik membawa kemenangan. Itu Islam. Bukan perang Islam tak nak menang, itu bukan Islam. Perang nak cuma nak dapat apa? Penuhkan koram. Itu bukan agama. Nabi kata kamu balik bawa kemenangan. Ya bala ital tafid, jangan balik-balik. Lari dalam perang ni munafik, betul? Macam Abdullah bin Ubay dalam perang Uhud dulu. Dia bawa berapa kawan dia? 300 orang balik. 1000 tinggal 700. 300 ikut siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Nazan, sila. Bismillah.
Muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ali Allah Taala pilih, ya? Dan hebatnya Ali ni, bukan dari dalam peperangan, malah baginda ambil dia sebagai menantu dia.
Kalau tak hebat, takkan Nabi nak ambil sebagai menantu ni. Di antara orang yang selalu Nabi awak percayalah, ada apa masalah, ya, Nabi lagi-lagi bab-bab yang agak kerah, contoh macam nak menumpahkan darah, Nabi tak buat. Nabi suruh para sahabat buat. Dan orang yang ditujunya adalah Ali. Keberanian luar biasa tu. Bila balik peristiwa Isra' dan Mi'raj, betul, Nabi balik, orang Quraisy tak percaya, orang Yahudi tak percaya. Wahai Muhammad, kamu terbang ke? Kamu pergi langit? Boleh ke? Tak masuk akal. Angkat kaki kau. Nabi pun angkat kaki sebelah. Betul? Angkat lagi sebelah. Tak boleh, jatuh. Betul tak? Dia ketawa kan? Kenapa kau kata kau boleh pergi naik atas, pergi Isra' Mi'raj? Nabi kata apa? Nak tahu jawapannya? Kamu jumpa Ali. Ali, orang Yahudi ni pun jumpa Ali, betul? Kenapa? Nabi dikata jawapan ada kat engkau. Ali boleh terfikirlah kan, benda tu Nabi boleh jawab, tapi maknanya ada tujuan lebih besar. Apa Ali jawab? Ali ambil pedang dia pancung orang tu. Itu jawapan daripada Ali. No more answer, tak payah nak jawab. Betul? Itu perkara luar biasa, betul? Yang luar daripada kemampuan akal kita untuk berfikir. Kamu tak payah tanyalah. Bila Quran disebut sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tak payah nak petikai Nabi naik macam mana borak, malaikat pergi 7 langit, lapis langit, macam mana pegang Nabi tak tercampak ke? Macam-macam nak, tak payah tanya. Kekuasaan Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas setiap sesuatu itu dia amat berkuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila Ali ni pergi, Nabi kata pergi amshi, jangan toleh-toleh. Tiba-tiba tuan-tuan, dia pun fasara ala aliyun syai'an, dia pun berjalan beberapa tapak syai'an, sikit, kejap, dia berhenti tau. Waqafa summa waqafa wa lam yaltafit, tanpa dia memaling belakang. Nabi belakang, arahan belakang, dia fasaraha, dia berteriak tau. Ali ni pegang panji, dia berteriak. Apa dia kata? Ya Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ala madza uqatilan nas, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa ni aku kena perang ni, aku nak bunuh orang ni. Nampak? Itu yang para ulama kata, mereka akan tetap bertanya untuk mendapat kepastian. Padahal Nabi tu kan arahannya sami'na wa ata'na, tapi nak tahu tu apa, dia nak didik kita ni. Bila ada satu perkara arahan tu, kita kena fikir betul. Kita ni ada otak ni, kita kena jadi kepikir benda betul ataupun salah. Otak landaskan dengan iman. Otak kena boleh buat keputusan dengan otak. Dengan otak lah kita kena boleh buat keputusan. Sebab itu dalam surah Al-Mulk, orang-orang yang masuk neraka sa'ir ni, dia kata wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Nampak? Kalaulah kami dulu gunakan akal kami berfikir kan. Tapi kadang-kadang manusia ni dia tak guna otak, dia tak fikir, dia hanya taksub, betul? Ada sentimen, dia buat melulu tanpa memikirkan musibah dia, kesan dia, natijah dia, betul tak? Dah terantuk baru tengadah. Itu tak mau dalam Islam. Sebab itu kepastian mesti kita nak. Apa yang kita buat ni untuk apa ni? Kadang-kadang ada yang pergi ni, pengalaman saya lah. Adalah dia suruh satu ramai-ramai ni pergi, tak tahu apa, dia bagi selang RM50. Kau 100 orang, kau buat dia gini-gini, pergi, budak dapat duit, seronok lah. Duit minyak, ngeteh dapat, malam kumpul sini, 2 pagi balik. Ni pengalaman saya dulu, masa aku muda-muda dulu lah kan. Tak tahu apa, gaduh, gedebak. Apa entah, tak dapat apa-apa tau. Tu dia. Jadi bodoh kita ni. Kita jadi macam paku asyik nak kena ketuk, betul tak? Dapat duit. Tak begitu.
Tak boleh. Islam tak ajar begitu tuan-tuan. Sehingga Ali pun bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi pun menjawab, qatilhum, bunuh, perangi mereka wahai Ali, hatta yashhadu, sehingga mereka naik saksi alla ilaha illallah, sehingga mereka naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Dua ni, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ke Muhammadur Rasulullah. Macam ni baca dulu kan. Kalau orang azan macam mana? Asyhadu anna Muhammadar ke Madur? Madur. Bila tadi baca apa? Madar. Asyhadu anna Muhammadan. Tapi lagi satu ada, lainlah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa jadi dan ni? Dia sebab ada an tu, ada an. Amil nasab dalam bahasa Arab, belajar Arab, grammar Arab ni. Anna tu menjadikan Muhammad tu tak boleh Muhammadun, tapi jadi Muhammadun, Muhammadan. Jadi kalau ada orang baca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, memang bodoh bebal namanya. Dia ketawakan dia orang, malulah orang dengar. Lepas tu sikit-sikit dah tahulah kan. Dia punya tu sekurang-kurangnya baca tu betul lah. Tapi bila tak ada amil nasab ini, tak ada anna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadan, betul? Pak bila baca betul lah tu. Ni muka upak ni kadang juga banyak selawat kan. Lepas sembahyang rajin nak salam. Salam lah. Itu selawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sall. Nah, come on. Baca apa Allahumma sampai salam. Wah, bagus salam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sall. Li ke lu? Ya Rabbi salli. Haram baca lu, tak boleh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu lah. Kenapa tak salli? Sebab untuk jamak orang beriman. Jadi untuk Allah Ta'ala tu tuan-tuan janganlah pakai bubuh je. Ya Rabbi sallu, salah. Allah Ta'ala tu single, apa? Tunggal, satu kan, esa. You kata sallu, Allah Ta'ala tu ramai tau. Tak boleh. Jadi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baca doa kunut. Kita sentuh-sentuh sikit lah kan, untuk faedah kita perbaiki sikit. Banyak lah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa baraka, ada yang baca wa barik wa sallim. Dua-dua boleh. Tapi kalau nak ikut pada sallallahu, maka itu lagi tepat, Imam. Wa baraka wa sallam. Tengok dia punya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa yang itu baru wa barik wa sallim. Kenapa ikut awal Allahumma salli? Nampak tak? Yang tadi jadi wa barik wa sallim, fi'il amar jadinya. Kalau yang tadi wa sallallahu, yang ini jadi wa baraka wa sallam. Baik. Maknanya apa? Bila orang itu dia dah ikrar, betul? Dia dah kata apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, haram untuk kita tumpahkan darah dia. Lepas tu kamu boleh perang dia, bunuh Ali.
sehingga mereka mengucapkan kalimah syahadat. Bila mereka dah sebut fa idza fa'alu, bila orang-orang tu semua dah Islam dan kalimah syahadat, faqad mana'u minka dima'ahum, maka terhalanglah darah mereka oleh kamu. Betul? Maknanya kamu dah tak boleh perangi mereka, kamu tak boleh pancung mereka, kamu tak boleh tumpahkan ataupun bunuh mereka. Wa amwalahum, harta benda mereka pun kamu tak boleh ambil dah. Nampak tu? Sebab tu dalam kisah Zaid bin Arqam dulu kan sama. Ya. Bila sahabat bunuh orang yang dah mengucap kan, saya cerita dulu, Nabi marah. Sedangkan sahabat kata orang ni mengucap la ilaha illallah kerana takut apa? Batang leher dia kena pancung, dia kafir. Bila nak ngai ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi tak bagi pancung, tapi sahabat kan, Nabi marah. Kamu bedah dada dia ke? Kamu tahu ke hati orang itu? Betul tak? Ya Rasulullah, dia mengucap nak menyelamatkan nyawa. Tak, Nabi kata. Betul? Batu Nabi ni real. Nabi real. Dia nilai pada yang zahirnya. Nampak begitu? Sebab itu Abdullah bin Ubay tu, Nabi nampak realnya apa? Berserban, berjubah, belakang dia sembahyang. Abdullah bin Ubay. Adakah Nabi bunuh Abdullah bin Ubay? Walaupun terang Abdullah bin Ubay ni munafik. Akan timbul nanti fitnah yang besar. Siapa juga yang tak setuju? Omar, ya Rasulullah, bagi aku arahan, aku akan tebas ni orang-orang munafik. Nabi kata tak. Nanti orang kata anna Muhammadan qatala ashabah. Nanti jadi fitnah bahawa Nabi Muhammad ni kerjanya apa? Membunuh para sahabat. Kenapa? Sebab zahirnya orang itu pakai serban, pakai jubah Islam, sembahyang di masjid. Itu masalah problem dia. Nabi kata illa bihaqqiha, wahai Ali, kecuali dengan haknya. Adalah dalam Islam ni. Okey, dah Islam tapi boleh bunuh, ya, kalaulah memang dia melakukan kesalahan yang memang dalam Islam hukumnya bunuh kan, itu tak ada masalah lah. Sebab Islam ni agama yang menjaga, ya, undang-undang Islam ni kita punya maqasid, ni tujuan undang-undang tu jaga agama. Betul? Sebab itu kamu murtad, itu apa boleh ambil hak tu, mana boleh tumpahkan darah dia. Islam agama jaga keturunan. Sebab itu zina kena rotan ataupun rejam. Betul? Islam agama jaga akal. Sebab itu kau mabuk, kau minum arak, kena rotan. Islam jaga marwah, Islam jaga agama, Islam jaga harta. Betul? Penting harta. Sebab tu curi kau kena potong tangan. Kau begitu kan? Itu Islam, agama yang cukup lengkap. Yusuf Qaradawi tambah apa dia? Islam agama yang menjaga alam sekitar. Ini parah problem masalah alam sekitar ni. Betul? Manusia makin ramai, perumahan makin ramai, penggunaan plastik berlambak. Tuan-tuan tahu belakang rumah tu, belakang sungai. Memang tuan-tuan sini tak ada sungai. Tak nampak lah, pencemaran tak nampak. Kalau orang, ya Allah, sana tu laut tu, kadang sungai tu, itu ikan pun mabuk plastik tu tak? Itu penting. Jadi ulama ni cukup kritis kan, dia tahu. Dia tambah tu apa? Qaradawi, Islam juga agama menjaga alam sekitar. Sebab itu rokok kena denda berapa? Rokok kena denda berapa? 300 ya? Kita punya Kementerian Kesihatan kan start Januari ni kan. Siapa merokok di restoran, problem awam, baguslah tu. Walaupun awak merokok, awak kena akui. Betul? Yang itu bagus untuk orang ngeteh. Dan terkadang dia ngeteh ni, dia bawa cucu dia, betul tak? Bawa orang perempuan, orang yang tak merokok. You nak merokok, you pergi jauh. Bagus tak tu? Bagus. Janganlah benda baik you perli-perli. Tak senonoh kepala otak ni mikir. Aku tak tahulah. Tak apa yang dipikir. Benda baik kan? Merokok kan? Tak merokok. Kan cantik. Jaga alam sekitar itu. Ni sekarang fenomena influenza.
Ni tadi baru dapat di sekolah ke tempat saya lah. Dah banyak dah masuk WhatsApp sebab saya nak nama tu berapa kan. Dah banyak. Tadi maghrib ni saya tengok bertambah-tambah. Sekolah kita, anak kita dah banyak yang kena dah influenza ni. Tadi je saya tengok yang baru minta tadi je dah dekat 20 orang. Ni berhati-hatilah. Inilah antara cubaan kita ya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala uji dengan bentuk yang macam yang itu, yang berbeza dengan dahulu, insyaallah ya. Jadi apa kata Imam Nawawi akhirnya pada malam ini? Jadi Imam Nawawi sebut bahawa kepimpinan ini adalah satu perkara yang besar, bukan main-main ya. Betul Allah Taala sebut orang-orang yang dibagi kepimpinan, imakkannahum fil ardi, mesti dia apa? Aqamus solah, satu, wa atawuz zakah, dua, tunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dia mesti ajak orang buat baik, wa nahau anil munkar. Ni bukan aja ajak buat baik tau, tapi mungkar juga kena cegah. Jadi benda ni jalan, maka tepatlah kalau ada ciri-ciri macam ini, insya-Allah lah ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya jauh daripada bala ataupun jauh daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat dan Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja insya-Allah. Ya, kita sama-sama berkorban datang. Saya pun tak balik ke rumah hari ni. Dah pagi je tak balik. Ni baiklah rindu dengan isteri. InsyaAllah ya. Kita akan bertemu pada masa akan datang. Saya mohon ampun maaf terkasar bahasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalam. Ada apa-apa masalah? Tambahan? Tak ada ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.